Wabarakatuh. Kita bertemu kembali di dalam rancangan Minda CEO. Hari ini saya akan membincangkan satu topik penting dalam perniagaan, iaitu pengurusan keuangan. Ini terutamanya menjadi kritikal di dalam suasana seperti mana yang dihadapi oleh ramai usahawan pada ketika ini. Kos sedang menaik, bekalan terhad. Jadi apakah kesan perkara-perkara ini kepada aliran tunai perniagaan dan kesan jangka panjang kepada perniagaan kita. Jadi tuan-tuan yang pertama yang kita kena ingat ialah apabila naiknya harga, maka kos pengeluaran kita sama ada kita mengeluarkan barangan ataupun mengeluarkan perkhidmatan akan meningkat. Jadi jika kita tidak naikkan harga barangan ataupun perkhidmatan kita, maknanya keuntungan kita semakin menipis. Jadi kita kena tahulah jika keuntungan itu menipis, maknanya aliran tunai semakin mengecil sebab yang masuk akan menjadi lebih kurang berbanding dengan yang keluar. Jika kita nak naikkan harga barangan ataupun produk kita untuk menjadikan aliran tunai teguh seperti sebelum ini, kita kena juga memikirkan perkara-perkara strategik seperti kesan ke atas pelanggan dan juga tindak balas pesaing-pesaing kita yang ada di dalam segmen pasaran yang mana kita berada itu. Ya, jika sekiranya kenaikan kos kita tidak dapat ditampung oleh pelanggan-pelanggan kita, jadi mereka mungkin mencari produk-produk ataupun perkhidmatan yang lain untuk memastikan mereka tidak membayar dengan harga yang lebih tinggi. Pesaing-pesaing kita juga mungkin akan mengambil peluang sebab mungkin katakan kita merupakan pemain dominan di dalam pasaran, tetapi sekarang kita meningkatkan harga, mereka mungkin mengekalkan harga mereka supaya mereka dapat pelanggan-pelanggan yang selama ini menjadi pelanggan kita. Jadi ini satu kesan strategik yang penting. Walau bagaimanapun mana-mana perniagaan, ianya tidak dapat berjalan dengan baik sekiranya aliran tunainya tersekat. Jadi ini bermakna seorang CEO kena tahu kesan kenaikan kos itu kepada perniagaan dari sudut jangka pendek dan juga jangka panjang. Jadi mungkin perkara penting yang perlu ada di dalam mana-mana perniagaan pada suasana seperti ini ialah dengan membuat unjuran sama ada tempoh dalam 6 bulan ataupun setahun. Apakah agaknya perkembangan di dalam pasaran dari segi kos, misalnya sama ada kos akan terus naik ataupun kos akan naik ke satu peringkat dan akhirnya ianya akan mendatar ataupun turun, ataupun kenaikan kos ini merupakan satu perkara jangka panjang. Dan untuk itu kita perlu mewujudkan beberapa andaian, ya, andaian dari segi suasana persaingan, andaian dari segi peningkatan kos, sama ada kos ini hanya meningkat di dalam negara ataupun merupakan satu trend di seluruh dunia, dan andaian dari segi kesan kenaikan kos kepada pelanggan-pelanggan kita. Jadi daripada andaian-andaian ini kita boleh buat unjuran, dan biasanya apabila kita membuat unjuran, kita tidak boleh hanya ada satu senario. Kita kena ada mungkin 3 senario, yang mana mungkin yang pertama ialah senario yang terbaik, kos tak naik ataupun naik dengan minimal. Senario yang kedua ialah senario yang terburuk, yang mana kos akan naik dan kekal untuk jangka masa yang panjang. Dan senario yang ketiga mungkin senario di antara yang terbaik dengan terburuk, yang kita jangka akan menjadi senario yang akan kita hadapi. Jadi dengan adanya senario-senario aliran tunai ini, kita akan dapat melihat kesan kepada perniagaan sekiranya kos tidak naik, kos naik dengan mendadak dan kekal, ataupun kombinasi di antara keduanya. Jadi di sini CEO dapat melihat gambaran masa depan, dan dia kena semula memikirkan apakah yang patut dia lakukan untuk masa jangka pendek dan jangka panjang. Dan ini bukan perkara yang senang, ya. Dan biasanya apabila kita melihat aliran tunai, dia ada 3 perkara penting yang mempengaruhi aliran tunai. Yang pertama ialah aliran tunai daripada perniagaan, maknanya jualan kita,
kos untuk kita mewujudkan produk ataupun perkhidmatan pembayaran kepada pelanggan. Jadi apa yang masuk daripada jualan dan apa yang kita jual, kita bayar kepada pembekal misalnya, akan memberikan aliran tunai daripada perniagaan kita. Yang keduanya ialah aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan, maknanya sama ada kita meminjam ataupun mendapatkan pembiayaan daripada bank, ataupun kita membayar balik hutang, kita menstrukturkan semula hutang dengan institusi-institusi yang memberikan pembiayaan kepada kita, kita tambah modal daripada luar, kita membayar dividen. Jadi ini dipanggil aliran tunai daripada aktiviti pembiayaan. Jadi kita kena buat jangkaan lah, sama ada kita nak buat pembiayaan daripada bank ataupun sekiranya kita nampak aliran tunai kita akan menjadi begitu meruncing, mungkin kita boleh memulakan langkah untuk membuat perbincangan dengan pihak bank, kerana baiklah kita memulakan langkah awal daripada kita tunggu hingga perniagaan semakin tenat, barulah kita mahu membincangkan dengan bank bagaimana nak menyusun kembali aliran tunai kita. Dan yang ketiganya ialah daripada pelaburan. Pelaburan ni termasuk kita nak buat bina kilang baru, nak beli mesin baru, ataupun nak melabur di dalam anak-anak syarikat misalnya, ataupun jadi ini akan juga memberi kesan kepada perniagaan. Jadi kalau dalam suasana yang mana keadaan pasaran tidak menentu, mungkin kita nak perlahankan sedikit aktiviti pelaburan kita nak perkukuhkan aliran tunai berdasarkan aset-aset atau sumber-sumber yang kita ada pada masa ini. Jadi inilah keputusan strategik dan taktikal yang perlu dibuat oleh seorang CEO. Tentunya CEO akan mendapat bantuan daripada ketua pegawai kewangan ataupun accountant yang ada di dalam perniagaan, dan juga harus bekerjasama dengan bahagian pengeluaran, bahagian pemasaran, dan idea-idea daripada semua orang ini akan dibincangkan, dan pilihan-pilihan yang dikena pasti mestilah mengambil kira senario-senario tadi yang saya sebut, dari segi maknanya business as usual, tidak ada perubahan, worst case scenario yang mana kos naik dan kekal, dan juga senario di antara duanya itu. Jadi dengan memandang ke hadapan, dengan mempunyai data-data yang dikira kukuh, ini akan membantu kita untuk menghadapi suasana perniagaan yang mencabar seperti sekarang ini. Jadi kalau tidak, kita hanya akan membuat reaksi kepada apa yang berlaku, dan ini mungkin menyebabkan kita terlepas pandang banyak peluang-peluang yang ada untuk kita menjadikan perniagaan lebih mantap, ataupun apabila kita terdesak, mungkin ianya menyebabkan pilihan yang ada pada kita amat terhad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mungkin setakat ini saja yang saya nak kongsikan tentang pengurusan dan pentadbiran perniagaan di dalam suasana yang mencabar ini, khususnya apa yang perlu kita buat dari segi aliran tunai. Jadi tentunya setiap perniagaan akan menghadapi suasana yang berbeza, isunya berbeza. Jadi kita kena membuat keputusan berdasarkan apa yang kena dengan perniagaan kita. Tapi sekiranya kita tidak mempunyai data-data tadi seperti yang saya sebut, dari segi unjuran aliran tunai, dari segi unjuran pengeluaran, unjuran kenaikan harga, analisa kesan kepada pelanggan, memahami tabiat dan apa yang pesaing akan lakukan. Jadi mungkin kita tidak akan membuat keputusan yang optimal. Jadi saya berharap dengan perkongsian yang pendek ini, kita sama-sama dapat memikirkan bagaimana kita akan mentadbir, mengurus dan juga memimpin perniagaan di dalam keadaan kos yang sentiasa meningkat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.